Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idha syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan puan-puan semua sihat tu. Alhamdulillah. Bulan lepas tak ada, betul? Bulan lepas tak ada kan? Tak ada. Speaker mana speaker dia? Saya duduk cari speaker mana? Oh, awak tala ke sana. Oh, tala ke dalam hutan tu. Kalau boleh tala, dengar boleh tak apa. Speaker besar tu mana ada hak besar? Oh iya ke? Hitam tu. Tak apa. Semua dengar ni. Dengar, tak apa. Kita berhenti di mana? Kita berhenti di muka surat berapa tu? 2 bulan dah ni kita tak bertemu. 46 di mana? 47. Ah, 47 atas sekali. Makna dia belum masuk tajuk baru lah. Baik, kita tengok. Betul lah tu, saya pun tanda di situ lah tu. 47 atas sekali. Nak habis dah tajuk kedekut, kikir. Baik, kita tengok. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Dia cerita berkenaan dengan orang yang kedekut nak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Baik, jadi dia sebut, kita tengok sikit muka surat sebelah tu, 46 bawah tu. Dia sebut, dia menceritakan apa? Tentang orang yang berakal, yang dia tak mau keluarkan hartanya di jalan Allah, dia nak simpan untuk anak dia. Maka dia kata itu orang yang itu sehabis-habis bodoh, dia kata. Sebab apa? Dia meninggalkan pahala dia, kebaikannya pada anak dia, sedangkan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa. Kemudian sambungan dia, kerana menyenangkan ia akan orang lain dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Dia nak menyenangkan anak cucu dia, tapi dia menyusahkan diri dia. Kononnya kan ada orang tinggal harta yang banyak pada anak dan isteri, kononnya supaya anak dia senang, kononnya. Tapi dia lupa untuk beramal, guna bertemu dengan Allah nanti, bawa amalan. Dan kita semua tahu nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, semua pakat tak kenal, semua lari. Saya lari daripada isteri saya lari pada saya, anak semua lari. Ini lari walaupun kita orang yang baik. Jadi sedangkan bagaimana kita nak bawa bekalan, tak ada. Kita simpan untuk, kita tak mau bersedekah, tinggal ke anak isteri, tak mau bersedekah. Sedangkan nanti di padang mahsyar semua lari, isteri lari, anak lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari yang di mana kita lari daripada saudara kita, kita lari daripada abang kita, lari daripada adik kita, kita lari. Wa ummihi wa abi, kita lari daripada ayah dan ibu kita, kita lari, tak mau jumpa. Di padang mahsyar kita tak mau jumpa ayah, kita tak mau jumpa mak. Wa sahibatihi wa bani, kita lari daripada isteri dan anak-anak kita, kita lari. Wa fis apa? Kullu mri'in sya'nu yughni li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni.
Pada hari itu semua pakat takut. Nak jumpa isteri di padang mahsyar takut ada benda salah yang kita buat dengan isteri kita, yang dituntut pada kita. Isteri nak jumpa suami takut ada benda salah yang dia buat dulu kat suami dia. Tu yang semua pakat takut. Jadi nanti di padang mahsyar ni keadaan dia sangat getir, sangat menakutkan. Walaupun siapa kita, walaupun apa, siapa kita, keadaan di padang mahsyar sangat menakutkan. Hatta para nabi pun, para nabi hanya doa Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi Musa alaihi salam waktu di padang mahsyar peluk tiang arash. Sebab hari itu hari yang menakutkan, hari yang menggemparkan. Tiba-tiba kita ada rezeki lebih, kita tak mau bersedekah, kita tak mau infak. Kononnya nak tinggal pada isteri dengan anak-anak. Tinggal itu boleh, tapi janganlah sampai kita tak bersedekah langsung. Silap. Nah, padahal nanti hari kiamat itulah bekalan kita. Tadi saya lepas baca khutbah, ada satu hamba Allah jumpa saya, dia tanya satu soalan. Soalan berkenaan dengan harta. Sebab kadang-kadang kita sangka kita tinggal harta ke anak isteri kita, kita sangka mereka bahagia. Tapi kadang-kadang kerana harta adik-beradik bergaduh. Salah ke betul saya cakap ni? Banyak Banyak tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang tengok betul, lama-lama perhati betul. Kadang-kadang kalau kita tak pandai nak kawal diri kita, memang boleh bergaduh pasal harta. Tadi dia tanya berkenaan dengan adik-beradik lah, sepupu dia. Ada satu orang. Mula-mula ayah mereka meninggal dunia, adik-beradik lelaki dan perempuan bincang-bincang, tak apalah, kita bagi sama rata tanah sama rata. Saya kena bagi tahu tuan-tuan, dia sebenarnya bila meninggalnya ayah, harta itu sebenarnya dia bahagikan ikut faraid sebenarnya. Itu hakikat sebenarnya. Perbincangan ke tak bincang sebenarnya dah menjadi hak orang lain dah. Faham tak? Kita kalau ada kawan kita kaya, kita tak kaya sangat, tapi kita tengok kereta dia lawak, dia ada 2 biji kereta, kita minta satu. Main satu, aku punya kereta ada 2 biji, kawan kita tak bagi. Kita kata hang kaya, duit banyak, dia tak bagi. Kita tak boleh kata dia tamak, sebab tu kereta dia. Tuan-tuan faham tak? Tu kereta dia. Kawan kita ada rumah 5 biji, kaya. Kita rumah ada 1 biji, tak pun belum ada rumah. Kita pipau kawan kita, hang bagi aku rumah 1 biji, hang jangan duk kedekut. Dia tak nak bagi. Kita kata hang ni kedekut, cinta dunia, hati busuk. Itu rumah dia. Betul tak? Itu rumah dia. Dalam isu harta pusaka perlu maklum, bila meninggal saja, pembahagian harta pusaka termaktub dia dah menjadi hak ahli waris seperti mana dalam Al-Quran. Cuma yang mai isu nak bagi sama rata ni bila ada yang nak bagi, bila ada. Boleh lah, dia mai kemudian. Sebab tu bila tanya para ulama nak bagi sama rata ni, sebenarnya dia kurang setuju. Nak bagi sama rata boleh, tapi cara dia kena selesaikan dulu faraid. Sebab itu asas dia. Dan Al-Quran sebut wasiyatan minallah, faridatan minallah. Ini ketetapan, kewajipan daripada Allah. Jadi wajib bagi faraid dulu. Bagi dulu, ikut faraid. Kemudian kalau ada yang nak atau sekurang-kurangnya tak nak bagi ikut faraid dulu pun, nyatakan dulu bahagian masing-masing. Ini faraid begini. Okey, abang lagu ni, isteri lagu ni, anak, bagi dulu. Siapa setuju dengan faraid, ambil hak dia. Okey, dia ambil. Tapi katakan semua sepakat, tak apalah, kita bagi sama rata. Ataupun ada seorang dia kata saya nak ikut faraid seperti mana ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ambil. Ada yang lain kata saya nak bagi sama rata, bagus bagi sama rata. Tapi yang berlaku yang tadi dia cerita tu, ialah saya nak cerita berapa kadang-kadang banyak orang dipikir tinggal tanah banyak nanti anakku senang, isteri senang, padahal adik dan anak dia perang. Jadi yang jadinya bila ayah meninggal, depa ni baguslah adik-beradik, bagi sama rata lah, bagi tanah tu sama rata. Duit faraid, duit faraid. Kemudian baru-baru ni mak meninggal pula. Bila mak meninggal, kakak dia tua dah, kakak sulung. Kaya lah, dia pun pencen, suami dia pun pencen, anak dia besar-besar dah. Mak dia meninggal dunia, maka dia pun bagi secara faraid. Harta mak, duit mak tu bagi secara faraid.
Maka jadilah perang, bergaduh. Kakak dia yang duduk di Melaka tu mengamuk. Dia kata, hang ni tamak, pentingkan diri sendiri, kedekut, macam-macam dia bagi. Tak boleh sebut macam tu sebenarnya. Sebab kita kena tahu kalau hak-hak dia macam mana hak dia kan. Itu hak. Dan ini ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Masing-masing ada hak dia. Masing-masing ada hak. Okey, orang lelaki macam ni, orang perempuan lagu ni, dia ada hak dia. Dia bukan cerita pasal apa. Sebab orang perempuan ni dia takkan mati, dia akan hidup sekalipun dia tak kerja. Macam mana tu? Orang perempuan kalau ada ayah, ayah tanggung. Kalau dia bercerai, janda, ayah tanggung. Ayah dah tak ada, siapa tanggung? Tok Wan. Tok Wan tanggung. Tok Wan dah tak ada, adik-beradik tanggung. Adik-beradik tak ada, pak saudara. Tak ada kan? Kalau ada anak, anak lah, anak tanggung. Tapi kalau tak ada siapa? Siapa pun tak ada, seorang. Maka Baitul Mal wajib sediakan rumah bagi dia, pakaian dan makanan. Itu orang perempuan. Saya tahu, tapi sekarang ni masalah pengurusan zakat agak masalah. Kadang duit banyak, duit bilion-bilion, tapi nak salurkan tu masalah. Ada yang menipu dan sebagainya, yang tak miskin buat miskin, itu jadi susah. Sampai orang miskin tak dapat hak dia. Tapi kalau orang lelaki malas macam mana? Orang lelaki malas, kerja tak mau, sihat, mati kerina, itu je. Dia tak ada jaminan. Dia tak ada jaminan. Orang perempuan memang dijamin. Orang perempuan di dalam Islam tidak diwajibkan kerja. Tak diwajibkan kerja orang perempuan. Orang lelaki diwajibkan kerja. Nafkah isteri kan. Kalau suami malas kerja, isteri yang keluar nafkah, isteri boleh charge hutang, boleh. Ini banyak berlaku, suami tak kerja, isteri yang tanggung. Isteri tak redha, suami ni berhutang dengan isteri dia. Suami berhutang dengan isteri dia. Nafkah anak ke, rumah ke, suami wajib bayar di akhirat nanti kalau isteri tak redha. Kadang orang lelaki minta kan, banyak kahwin dua duit tak ada, isteri tanggung. Isteri terpaksa kerja pasal lelaki dia kahwin lain, dia tak ada duit, dia berhutang dengan isteri dia. Dia kena minta halal pada isteri dia. Malah isteri, pendek kata, isteri duit dia, betul tak? Duit dia. Duit isteri, duit suami, ada hak isteri, ada hak anak banyak, ada hak mak, kau ada adik-beradik susah. Tapi kalau orang perempuan, duit orang perempuan, betul tak? Tuan-tuan punya duit, tuan-tuan punya duit. Tuan-tuan tak wajib tolong, tuan-tuan tak wajib tolong pun. Bukan kewajipan tuan-tuan nak menolong adik-beradik yang susah, bukan. Tuan-tuan boleh keluarkan zakat, betul tak kan? Boleh saja bagi pada adik-beradik. Tuan-tuan tidak ada apa-apa. Orang perempuan dia dapat harta solid dia punya. Kalau nak bagi kat suami saja kesian, itu saja. Orang lelaki tak macam tu. Saya nak cerita bukan apa, lah ni duduk bergaduh. Dia cerita macam mana nak buat ustaz bergaduh. Kakak dia punya marah, macam-macam kata kat dia. Saya kata nak buat macam mana, teruskan. Itu hukum dia, nak buat macam mana. Dia marah pun, dia marah itu dia punya urusan lah. Itu urusan dia. Kalau dia nak marah, itu isu dia lah, masalah dia. Nah, tapi nak ceritanya bagaimana harta boleh ubah orang. Tidak, kita sangka tinggal harta untuk anak isteri jadi baik, rupanya tinggal harta anak isteri bergaduh. Nah, ada yang di Penang tu, ayah dia meninggal bergaduh pasal harta pusaka. Abang dengan adik dengan mak, adik masuk belah mak, abang dia bergaduh punya teruk. Sampailah abang dia, waktu abang dia pergi serang adik dia dengan mak dia, abang dia nak pukul adik dia, dia duduk nak masuk rumah, adik dikunci. Masa dia duduk mengendap-endap tu, adik disimbah asid, habis muka. Dan saya tengok sendirilah tuan-tuan, saya adik beradik 11, ayah baru meninggal. Saya tengok bibit-bibit tu ada. Kalau kita tak pandai, bibit-bibit tu ada. Sekalipun kadang-kadang ada orang yang ada title ustazah, kadang bibit-bibit tu kita ada. Kadang-kadang dia nampak harta tu dia jadi lain. Dia jadi lain harta tu. Bila harta tu dah bagi elok-elok dah, okey, ini secara faraid, dan ini pesan arwah ayah. Ayah sendiri siap pesan faraid. Tapi kadang-kadang ada yang tak setuju, bagilah lebih sikit. Benda dah faraid. Padahal kalau ayah tak pesan pun, itu pesanan Allah, betul tak? Pesanan Allah lebih lagi tinggi daripada pesanan ayah. Patutnya sami'na wa ata'na. Itu yang saya nampak. Kadang-kadang saya terfikir, yang saya tengok ada kawan saya yang ayah dia susah, meninggal tak ada harta, tapi hidup dia senang. Pasal apa? Disebabkan dia susah lah, dia berusaha.
Betul tak? Daripada senang tak buat apa. Ada kawan saya yang ayah dia tak ada harta, dia berusaha lah ni hidup dia senang. Sebab kerana susah itu mendidik jiwa dia. Susah tu dia kena ada sikit tuan-tuan. Dalam hidup ni susah sikit, kena ada, supaya kita boleh bentuk jiwa kita. Bentuk jiwa kita yang tabah. Baik, tak apa. Dan ada pun pekerjaan, maka bahawa memberani engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia, atas memberi dan atas murah. Kena paksa. Kalau dalam hati ni ada sifat kedekut, kena lawan perasaan tu. Rasa kedekut sangat nak bagi, lawan perasaan tu. Lawan habis-habisan. Rasa kedekut, tuan-tuan buat sikit-sikit. Jiwa ni kita kena lawan dia, kita kena bentuk dia. Kalau kita tak bentuk dia, kita rugi. Dalam Quran sebut kan, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang bersihkan jiwa dia. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorkan jiwa dia. Kita yang akan bentuk jiwa kita nak jadi apa. Dia mula dengan sikit-sikit. Tuan-tuan nak pemurah, belajar sikit-sikit sedekah. InsyaAllah lama-lama tuan-tuan boleh bagi sedekah. Kalau kita rasa kita susah bangun tahajud, cuba bangun sikit-sikit. Lama-lama kita boleh. Ada, saya pernah sebut kat tuan-tuan kot, satu ulama cara dia nak lawan nafsu dia. Dia nak lawan nafsu dia. Saat tuan-tuan hello tuan-tuan. Tak apa, ada dalam kuliah buat, kuliah muslimat. Tak tengah kuliah muslimat. Hello. Tak dalam kuliah ni. Dalam kuliah buat sekarang. Mak telefon tapi tak dengar. Tahu hujan kot, lain tak kuat. Tak apa. Apa nama, ada satu ulama, dia nak didik nafsu dia. Dia berzikir 1000 berzikir. Sampai 1000 kan dah nak habis. Call lagi sekali ni. Assalamualaikum. Dengar awak. Tak apa ni mak, tak dalam kuliah. Tengah kuliah ni. Tak sah juga. Jadi kuliah mesti lah. Okey maklah. Baik. Kena angkat. Kalau tak angkat ni dia call dia. Kena angkat. Misalnya mak tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, ulama ni dia baca, dia berzikir 1000. Zikir. Bila dah nak habis berzikir tu, dia rasa seronok. Nafsu lah tu. Nafsu rasa seronok. Pasal apa? Kalau dah habis, boleh apa? Dah habis boleh tidur. Dah habis boleh baring. Dah habis boleh main handset kalau kita lah. Dah habis boleh main TikTok, scroll Facebook. Betul tak? Kalau dah habis. Nak habis berzikir tu dia seronok. Maka ketika itu dia bercakap pada nafsu dia. Oh nafsu, kau seronok ya. Dia cakap pada diri dia, kau seronok berhenti berzikir. Sepatutnya seronok berzikir. Berzikir pada Allah, mengingati Tuhan sekalian alam. Tapi dia seronok apa? Seronok tak berzikir. Seronok tak berzikir daripada berzikir. Sepatutnya orang Islam lebih seronok berzikir daripada tak berzikir. Dia kata kalau macam tu aku tambah lagi 1000. Dia tambah, dia nak didik hati dia. Dia tambah lagi 1000. Tambah lagi. Zikir sampai dah nak habis dah. Masa nak habis dia tu, nafsu dia seronok lagi. Rasa seronok, dalam hati rasa seronok. Dia cakap kat diri dia, hai nafsuku, engkau masih lagi bergembira kerana zikir dah nak habis, kau bergembira. Kalau macam tu aku tambah lagi 1000. Sampailah 10,000. Sampai 10,000, masa nak habis yang ke 10,000 tu, nafsu dia dah tak seronok lah. Dia dah rasa sama. Berzikir dengan tak berzikir sama. Tuan-tuan faham tu? Saya nak ceritanya, diri kita ni kena didik. Kita kena bentuk dia. Dia macam air lah. Air ni kita dalam cawan, dia ikut bentuk cawan. Tapi kadang-kadang dia tak mau tunduk pada kita. Betul tak? Dia tak mau nak bangun malam kan, tak mau. Betul tak? Kita kalau jenis susah nak bersedekah, payah sedekah ni. Susah.
kena lawan. Tak ada, itu dia kata menggagahi. Menggagahi diri, lawan dia, memberanikan diri. Kita kena perang dia, lawan dia. Dia tak mau, kita buat. Macam tu. Kemudian, dan sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah murah itu adat bagi engkau. Buat sampai jadi biasa. Buat sampailah jadi kebiasaan kita. Memang boleh pun tuan-tuan. Jiwa dia macam tu saja sebenarnya lah. Jiwa kita macam tu. Tuan-tuan suka minum manis tak? Manis. Suka tak suka? Tak suka no? Saya suka manis. Saya lah. Tapi saya tahu gula saya agak, saya belum kena kecil manis, tapi agak apa? Border. Dia mula nak ke border lah. Dan saya suka manis. Memang suka manis. Suka minum Nescafe. Tak suka no? Bukan Nescafe biasa, yang Moccana. Pernah tengok Nescafe yang jenama Moccana tu? Tuan-tuan kalau dah minum Moccana tu, tuan-tuan tak kena Nescafe, dia lain rasa dia. Macam orang minum Starbucks kan. Saya tak pernah minum Starbucks. Dia kata kopi tu dia ada rasa lain. Saya suka. Bini saya lah tolong buat. Dia tahulah cita rasa saya, tuan-tuan. Minum bukan Nescafe biasa, kena buah susu. Suka minum. Dan kita tahu susu tu sangat bahaya. Dan gula ni, pendek kata, gula ni dia tak ada kebaikan langsung. Dia bahaya saja. Kalau kita kata glukos memang penting, tapi dia dah ada dalam makanan. Dalam nasi dah ada, dalam tepung dah ada, dalam karbohidrat dah ada dah. Tuan-tuan sebenarnya tak berhajat pun kepada air manis. Dah tak berhajat sebenarnya, sebab dah ada. Tapi suka. Tapi tuan-tuan suka tak suka ni? Saya seorang yang suka ni. Tak apa suka no? Suka tak ni? Tak suka no? Diet. Sebelum diet. Suka ke tak? Suka. Saya pun suka. Tapi nak didik macam mana? Saya kadang-kadang benda tu kita nak. Sampailah saya ada gout sikit. Rupanya bila ada gout, ada sakit kanser ke apa-apa sakit, gula memang kena stop. Sebab dia adalah ejen kepada inflammation, dia panggil, keradangan. Dia akan jadi lagi teruk. Kalau kita sakit gout sebab asid urik banyak, bila makan gula dia akan jadi lagi sakit. Gula ni memang pendek kata dia bawa masalah betul lah. Kalau siapa kanser makan gula, kanser tu akan jadi lagi ganas. Itu makanan dia. Saya tak nafi gula tu penting, tapi gula tu dah ada dalam makanan biasa. Saya pun nak latih diri tu susah. Latih diri lah sikit-sikit. Sampai sekarang ni saya tak minum manis pun tak apa. Okey dah. Dah start. Bolehlah stop. Tapi kena pesan kat orang rumah banyak kali. Tolong pesan kat abang. Dia suruh minta dia pesan. Sebab saya suka lupa. Saya suka lupa, tuan-tuan. Kadang-kadang bila saya minta, orang rumah kata, bang, baru saya teringat. Tak boleh. Bila tak minum baru kita tahu, ada beza sikit. Dan bila badan kita lebih ringan lah. Tapi kalau tuan-tuan nanti ada makan ke tak ada? Ni ada makan? Ada buat ke tak ada? Tuan-tuan buat air mineral ke air manis? Tuan-tuan buat air manis, saya minum ya. Saya kalau kat rumah saya tak minum. Kat rumah stop. Tapi kita pergi mana-mana kita raikan. Itu cara saya. Pergi mana-mana saya raikan. Tapi di rumah stop. Terutama yang susu tin. Kawan saya tua sikit pada saya saja. Sekarang ni dah tak larat dah. Orang Kelantan, dia suka manis. Dia sebut kat saya, malam dia minum apa? Milo buah susu. Pagi dia minum. Itu dia punya apa? Dia punya tabiat dia. Tapi sekarang badan dia kurus dah ni. Tapi memang nampak dia letih. Nampak dia tak larat. Dia pesan kat saya, dia kata jaga kesihatan, dia kata. Dia memang apa? Ya. Tapi dia memang tak larat lah. Nampak dia letih. So kalau buat mesyuarat sikit apa, nampak dia letih. Jadi saya pun pelan-pelan. Mula-mula nak tinggal itu susah. Sebab nafsu kita nak. Dia nak. Tapi bila dah lama kita tinggal sikit, sekarang ni okey lah. Kalau tak minum manis pun tak apa. Kalau minum manis saya rasa lagi nikmat tu. Tapi saya taklah ketagih. Boleh lah.
Ya, tapi kekok mana pun kena didik lah. Kalau kita tak didik, tak selesai. Tak selesai. Kena didik nafsu kita. Baik. Kemudian lagi satu. Saya ada jumpa satu orang. Hello. Tuan-tuan dengar ni? Dengar? Tak apalah. Saya ada jumpa satu hamba Allah. Hello. Dengar ni? Saya dengar. Kalau hak pakai hak besar tu, hujan pun dengar tu. Besar. Dia kecil manis. Kecil manis teruk. Dia doktor tak bagi dia minum apa gula. Kaki dia dah berlubang. Dah berlubang. Tapi dia tak mau didik nafsu dia. Dia tak mau didik nafsu dia. Doktor kata tak boleh makan gula. Dia makan juga. Kaki berlubang. Orang kecil manis kalau kaki berlubang, dia bau. Tahu bau dia? Macam ikan kering orang jemuk. Kan ikan kering orang jemuk. Macam tu lah bau orang kecil manis yang berlubang tu. Dia tak mau tinggal gula. Saya pergi ziarah dia. Dan dia ajak saya lagi. Dia kata apa? Dia kata kalau nak apa? Kalau nak makan manis, takut sakit, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Saya tengok dia pakcik pun sakit, kaki pun berlubang. Macam mana nak ajak saya? Jelas depan saya pakcik sakit. Dia ajak saya, jangan risau, baca yang tu saja. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim ni, siapa baca pagi dan petang 3 kali, dia tidak akan kena gigit dengan haiwan berbisa. Itu ada hadis. Khalid Al-Walid, dia pernah minum racun bila dicabar. Orang bukan Islam cabar dia. Kalau Islam tu betul minum racun. Khalid Al-Walid minum. Dan dia baca bismillahirrahmanirrahim tu. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia minum, dia tak jadi apa-apa. Khalid Al-Walid, dia nak membuktikan kebenaran Islam. Nak buktikan kebenaran Islam. Kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah balik rumah ni tengok puradan. Tahu puradan? Racun puradan. Tuan-tuan tengok, nak buktikan Islam, tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim, minum puradan. Memang mati tuan-tuan. Tak ada kerja. Tak ada pasal minum pasal apa. Sama dalam ni, dah sakit, tak usah duk makan lah. Jangan guna hela bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan cara dia, tak kena. Doktor kata tak boleh, tak boleh. Batuk pula tuan-tuan. Tapi dia minum juga. Dia minum tak? Tapi tiap kali nak minum, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Batuk bukan pasal apa tuan-tuan. Saya angkat sikit suara tuan-tuan. Sebab macam tak kuat, jadi batuk sikit. Tak apa tuan-tuan lah. Baik. Boleh dengar? Boleh ya? Baik. Tuan-tuan tahu apa jadi last kali? Dia dah sakit, tapi dia masih lagi minum manis dengan alasan bismillahirrahmanirrahim tu. Dia dah meninggal dunia lah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, jangan kalau ada orang bagi idea lagu tu, jangan mengarut. Dia kena didik diri. Saya macam saya dah gaut, gula saya tak boleh minum sangat. Sos boleh sikit-sikit, tak boleh banyak. Burger tak boleh tiap-tiap hari. Seminggu, 2 minggu sekali boleh. Tiap-tiap minggu 2 hari boleh kena. Pasal burger dia banyak apa? Dia banyak sos, daging dia tu ada purin, boleh jadi gaut. Kena kawal. Ada satu hamba Allah yang pernah saya jumpa lah. Dia sakit gaut. Kaki dah bengkak-bengkak lah. Sendi-sendi bengkak. Sampai reput habis. Tulang dia reput. Sebab kristal tu reput habis. Doktor suruh kawal nafsu, tak mau. Sampailah dia meninggal, dia tak mau. Dia makan. Sebab tu kadang-kadang kita memang tak ada pilihan. Kita kena
belajar untuk didik diri kita. Kena didik dia, itu saja. Kalau kita tak didik dia, memang kita boleh mati awal lah. Sakit tu nak nampak. Belum cerita bab sifat akhlak buruk ni. Belum cerita berkenaan dengan sifat buruk. Bab makan pun sama. Kalau kita tak didik nafsu kita, kita mati awal. Cepat rosak badan kita. Baik. Kemudian dan menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Mana dia apa? Kita, kata pengarang ni, kita kena tipu diri kita, tipu nafsu kita. Macam mana tipu nafsu ni? Kita nak sedekah kedekut sangat, kedekut yang amat-amat. Kena tipu nafsu kita. Macam mana tipu? Kalau aku sedekah nanti orang puji aku ni pemurah. Nak bagi, boleh bagi sedekah tu. Kalau aku sedekah ni bukan nak orang puji, tapi kita nak galakkan diri kita yang sangat-sangat payah nak sedekah ni. Kita sebut macam tu kat dia. Macam tuan-tuan lah, kalau tak pernah sembahyang duha, sebut kat diri ni, kalau sembahyang duha ni murah rezeki. Pasal kita nak galakkan kita sembahyang duha. Kita ni nak istighfar malah. Ingat fadail dia, kelebihan dia. Nak istighfar cukup malah minta ampun. Ingat kelebihan dia. Kalau aku ni selalu minta ampun, rezeki murah, masalah selesai. Kemudian Allah Ta'ala akan gantikan kesedihan dengan kegembiraan. Itu janji dia. Kena cakap kat diri kita. Macam ni juga kena cakap. Aku kalau bersedekah ni, orang akan apa? Orang akan sebut aku ni pemurah. Ni kalau kedekut sangat lah tuan-tuan. Kedekut sangat. Kalau kita dah memang bersedekah, jangan sebut macam tu pula. Dia jadi riak pula. Cakap seorang-seorang depan cermin. Jangan. Baik, kemudian. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat. Maka kemudian dan sebut dapat balasan dunia dan akhirat. Apa balasan dunia? Orang yang pemurah ni, setahu saya lah, siapa-siapa yang pemurah, orang sayang dia. Betul tak? Kalau ada dalam tuan-tuan ni orang yang pemurah, tak berkira lah, senang kata, suka tolong adik-beradik, tolong kawan, tuan-tuan percayalah, dia ni di mulut orang ni elok. Orang puji dia kan, bagus dia. Orang mesti puji. Orang yang pemurah memang akan dipuji. Sama ada di Islam ataupun bukan Islam. Hatta bukan Islam pun. Bukan Islam, kalau dia pemurah, orang akan puji. Sebab sikap pemurah ni memang di dunia lagi orang akan nampak bagus. Sifat pemurah. Baik. Kemudian dan akhirat. Kalau akhirat ni apa? Akhirat ni pahala lah. Pahala yang tidak ada batasannya. Tuan-tuan dengar ni, dengar. Yang depan ni tak dengar kot. Dengar. Belakang memang dengar. Ada speaker. Belakang dengar. Yang dua lagi dengar. Tapi yang depan dengar. Dengar. Oh, dengar. Oh, macam ni. Oh, kena macam ni. Macam ni. Okey, dengar. Dengar tak dengar? Dengar. Okey, tak apa. Macam ni dengar ke tak dengar? Dengar. Betul kan ni? Dengar. Okey, jauh sikit. Macam ni ya. Dengar. Dengar tak apa. Okey. Saya takut tak dengar. Mungkin saya kena tutup telinga kot. Hujan kuat. Saya dengar cakap. Tak apa. Baik. Lagi satu, balasan di dunia ni, sedekah dia boleh bagi kita sihat. Tak dengar kan? Tu kena dekat ni. Hello. Buat. Dengar ke tak dengar? Tak dengar. Macam mana? Jauh lagi. Mic ke depan. Macam ni. Boleh dengar? Tak dengar. Kuat, hujan kuat sangat. Hello. Tak dengar?
Dia kalau bumbung genting tak dengar lah. Bumbung genting. Kalau bumbung genting dia senyap ya. Kenapa tak buat dalam masjid lah, dalam masjid? Ya, sebab orang perempuan yang uzur, dia kalau dalam mazhab kita tak boleh, tapi dalam mazhab lain boleh. Boleh. Mazhab kita tak boleh lah. Belajar pun tak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Hambali kot, boleh. Tak apa, boleh kot kita teruskan lah. Boleh. Hello. Ada boleh. Dah. Okey, baik, boleh ha. Kita teruskan lah. Lagi satu berkenaan dengan sedekah ni. Nabi tersebut dalam hadis Nabi, kebaikan dia di dunia. Dengar ni, dengar. Antara kebaikan sedekah di dunia, dia menyembuhkan sakit. Nabi sebut, sembuhkanlah sakit, rawatlah sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Maknanya dia kalau kita sakit, kita rawat dengan bersedekah, rajin-rajin bersedekah. Sebab kadang-kadang sakit itu kerana dosa. Pernah jadi di Arab Saudi, ada satu orang perempuan yang sakit kanser tahap 4. Kanser tahap 4. Dan dia nak kena operate teruk dah lah. Nak kena buang. Kanser tu kan ada boleh kerak buang. Sebab dah tahap 4. Dia orang perempuan ni, orang Arab lah, Arab Saudi. Dia baru menerima bibik orang gaji daripada Indonesia. Orang gaji dia ni sangat bagus, kerja rajin kerja, buat kerja bagus, orang perempuan. Tapi dia pelik dengan bibik dia ni, kalau dia mandi lama. Itu yang dia pelik. Orang perempuan ni, orang perempuan Arab Saudi sakit kanser tahap 4. Dia pelik, dia punya orang gaji dia yang baru sampai pada Indonesia ni, kerja bagus, semayang, tapi masuk dalam bilik air lama. Dia mandi lama. Sampai lama dah dia nak tanya. Satu hari tu dia tanyalah. Dia panggil, dia kata, hang ni kerja bagus. Dia cakap Arab lah. Tapi pasal apa aku pelik tengok hang tiap kali mandi lama. Kata bibik dia pada Indonesia ni, sebelum saya datang dapat tawaran jadi orang gaji di Arab Saudi ni, saya baru seminggu melahirkan anak. Baru seminggu dia dapat anak. Baru seminggu dia lahirkan anak, dapat surat kena terbang. Maka dia terpaksa tinggal anak dia yang baru seminggu, tinggal kat keluarga di Indonesia. Sebab bukan senang nak dapat tawaran kerja sebagai pembantu rumah di Arab Saudi. Gaji banyak, gaji besar. Jadi dia terpaksa tinggal anak dia untuk diuruskan oleh keluarga dia. Lepas tu pasal mandi lama. Pelik kan, pasal mandi lama. Yalah, bila dia baru melahirkan anak seminggu, anak tak minum susu, dia bengkak susu. Kita tahu, saya tahu macam mana isteri saya bengkak susu dan sangat sakit. Kadang-kadang sampai demam kan. Sampai demam, bengkak susu. Sebab anak tak mau hisap. Dia bukan anak tak nak hisap, anak tak ada. Bila anak tak ada, dia terpaksa perah. Kalau dia tak perah, sangat sakit. Susu banyak. Jadi dia masuk bilik air tu, dia perah susu dia. Perah. Dia perah, tak tahulah dia minum ke dia buang. Boleh ke minum susu sendiri? Boleh ke tak boleh? Anak tak ada perah minum, boleh dari segi hukum boleh ke? Anak minum tak apalah. Kalau kita yang sendiri minum boleh ke tak boleh? Saya tanya dari segi hukum. Tak ada orang buat lah kerja lagu tu, betul tak kan? Dari segi hukum. Apa dia? Boleh, tapi di Malaysia ni tak boleh sebab takut jadi anak susuan.
Anak susuan. Takutlah. Takut jadi anak susuan. Sebab kalau ikut mazhab kita, dia tak kira susu terus daripada apa, dekat mak ataupun melalui botol susu. Termasuklah kita perah buah dalam botol, ada anak orang minum 5 kali kenyang, dia anak susuan kita, walaupun melalui botol. Itu yang bank susu di Malaysia tak buat. Di Eropah ada setengah orang perempuan yang susu dia banyak sangat, ada banyak, penuh peti air, dia seorang dia jual kan. Di Malaysia tak buat sebab kita pegang fatwa takut jadi anak susuan walaupun melalui botol. Jadi di segi hukum boleh tak apa, di segi hukum boleh di segi hukum boleh je, dia halal, boleh minum. Suami boleh minum tak? Suami pun boleh. Kan dulu kalau sakit mata kan bola mata, betul ke? Saya pun tak tahu, ada orang ajar lagu tu, sakit mata ambil susu sembuh. Betul ke? Wallahu alam, tuan-tuan. Jadi dia perah susu dia sebab sakit. Bila dia perah, barulah tuan dia tahu macam tu. Kesian kan? Terpaksa tinggal anak yang baru seminggu, terpaksa perah susu sebab sakit, anak tak isap. Tuan dia ni kesian sangatlah. Kesian, dia termenung kan. Orang perempuan Arab Saudi ni kesian sangat-sangat. Dia pun ada kontrak 2 tahun ke 3 tahun, 2 tahun kot, 2 tahun. Dia bayar gaji kat pekerja tu 2 tahun. Dia bayar, walaupun baru kerja tak dalam sebulan, dia bayar gaji untuk 2 tahun. Nak ambil gaji untuk 2 tahun. Dan dia beli tiket penerbangan pulang, baliklah, uruskan anak. Dia lagi seminggu nak operate. Kanser dia dah teruk tahap 4. Saya tak pasti kanser apa, tuan-tuan. Banyak kanser kan, macam-macam jenis ada kan. Jadi bila dapat, siapa tak nak balik, betul tak? Dah dapat duit untuk 2 tahun, gaji untuk 2 tahun dah dapat tiket penerbangan lagi, dia pun balik. Lepas minggu dia pergi balik cek, doktor terkejut, seolah-olah tidak ada lagi kanser pada dia. Kanser tu hilang. Pelik doktor tu. Itu yang kita kata berubahlah dengan bersedekah. Tapi kalau kita dah bersedekah tak bersembuh, tuan-tuan, ada benda yang lebih baik yang Allah janjikan untuk kita. Ingat itu saja. Saya bulan lepas kita kan tak ada apa, kuliah. Sebab apa? Ada apa? Sebenarnya kalau DO mai kan, kalau DO tak mai pun saya tak boleh kuliah juga sebenarnya. Eloklah kanser pun. Sebab bulan lepas anak saya masuk ward yang hak jantung berlubang tu. Sebabnya dia demam, kahak banyak, dalam nak nafas tak boleh. Lepas tu anak ni rupanya bila dia dah tak larat, jangan kita bagi susu. Isteri saya dia perah susu, dia bagi guna apa? Syring. Rupanya tak boleh. Anak kalau dah tak larat, dah lembek, jangan bagi susu dengan syring. Sebab nanti dia akan jadi tersedak susu. Tersedak susu tu bukan nama tersedak, tapi sebenarnya susu tu masuk dalam paru-paru. Dia akan jadi infection lah, keradangan. Jadi dah lah dengan jantung tak kuat, jantung berlubang dengan kahak penuh kahak dalam ni. Yang ketiga, susu pula masuk dalam paru-paru. Anak saya tu dalam 8 hari bulan. Saya ingat masa malam saya hantar tu, ini terakhir ke, ingat dah nak pergi dah. Anak saya dah tak respon. Dia tak respon langsung. Kejut ke apa, dia senyap je. Saya pergi kecemasan malam Isnin, malam Ahad malam Isnin tu. Seminggu saya tak pergi sekolah. Saya nak jaga 5 orang anak. Bini saya duduk dengan anak saya di ward. Mana boleh saya ganti, dia nak menyusu. Jadi apa nama, bila doktor cek teruk lah, masuk tu gas, terus bubuh gas. Kemudian doktor tengok memang ada tersedak susu dia memang dia dah tersedak susu. Dah lah tak boleh nafas, jantung berlubang, paru-paru masuk susu. Itu kalau saya pergi esok pagi tu, tuan-tuan, kalau adat kata tu habis lah. Itu sebab tu ingat, kalau ada cucu ke, ku ada lagi yang ada anak, mana tahu kan ku ada anak rezeki. Ingat, kalau anak dah tak larat, jangan lagi bagi guna syring. Kalau anak dah tak boleh minum susu, terus pergi kecemasan. Itu saja ubat dia, tak ada ubat lain. Pergi kecemasan cepat-cepat. Saya duduk tunggu lama, tuan-tuan. Saat oksigen anak saya okey, saat tak okey, saat nanti dia punya jantung kuat, saat pelan. Saya pun susah hati. Saya duk urus 5 orang anak, baru rasa
betapa susahnya tak ada isteri. Serabut kepala jadinya. Saya lah jadi apa? Itulah tuan-tuan, jadi orang suri rumah lah tuan-tuan. Saya tak fikir ada sekolah. Saya tak fikir ada cuti ke tak cuti, sekolah tak bagi cuti ke, saya memang tak boleh datang. Kalau PPD mai ke apa, saya akan jawab saya tak boleh buat apa. Cuti saya banyak lagi, tapi kadang-kadang sekolah ni payah bagi cuti. Cuti banyak 15 hari lagi, tapi kadang tak mau bagi, susah. Tapi saya kali ni saya tak fikir bagi ke tak bagi, aku cuti. Tidak, anak siapa nak urus? Tidak kan, apa nak report lah. Tahulah aku jawab kat mana PPD dengan JPN. Kita dalam keadaan semua undang-undang di Malaysia ni dia ada budi bicara. Betul tak? Semua ada. Saya memang tak pergi, saya tak fikir saya tak boleh buat apa. Anak umur kecil kita tu ada 2 tahun, 4 tahun. Saya nak urus bagi mandi, nak jaga yang 2 tahun dengan 5 tahun. Memang tak pergi sekolah lah tuan-tuan. Tak dan nak pergi pun lambat kalau nak pergi. Baik, jadi tuan-tuan, saya pun pening-pening, orang rumah saya dia banyak masa masuk hospital tu dia banyak sedekah. Bila dia sedekah dia doa lah, ya Allah sembuhkanlah anak. Macam-macam dia jumpa di hospital. Ada yang anak dia tu hampir meninggal dunia. Dia macam apa, dia jadi nafas kuat, tapi Allah panjangkan umur dia. Orang rumah saya bagi RM20, bagi RM10, banyak dia bagi. Baik, dia bagi duit siapa? Duit saya lah tuan-tuan. Dia bagi dulu. Dia tak tanya tuan, dia bagi dulu baru beritahu ni bang dah bagi duit. Tak apa. Dia bagi. Dia tak kerja orang rumah saya. Jadi banyak merata dia bagi, sana dia bagi, sini dia bagi. Dan saya ingat yang terakhir tu dia bagi ada satu orang perempuan darjah 4. Yang 4 darjah 5, orang Gerik masuk surat khabar. Bapak tiri dia rogol dia. Masuk surat khabar lah, masuk surat khabar. Rupanya di Gerik tu dia pun tak ada hospital, semua hantar taping rupanya. Budak tu darjah 4 belum datang haid lagi. Pak tiri dia rogol dia. Keluarga dia susah. Dia cerita susah lah. Dia bercerai dengan lelaki dia. Dia ada anak. Jadi ada orang Gerik, dia orang Kedah, nak jadi suami dia lah. Dia pun terima lah sebab dia orang susah kan, bergantung pada suami. Rupanya suami dia jahat. Suami dia tu rogol anak dia, anak tiri, anak dia yang umur 10 tahun. Yang boleh tahu macam tu sebab doktor cikgu. Anak dia tak mengadu kat dia, mengadu kat cikgu. Cikgu panggil dia, kata nak pilih anak ke pilih suami? Pilih anak, pilih suami. Lepas tu baru bagi tahu. Tapi suami dia tak mengaku, dan suami dia minta apa? Tarik apa? Duk merayu, suruh dia tarik laporan. Tarik laporan, lepaslah dia. Betul tak? Lepaslah kawan tu. Tapi sebab salah tuan-tuan dia. Kalau dah bercerai, aku nak hidup pergi mana? Itulah satu-satunya laki aku. Kalau tak bercerai, jahat. Ni jahat. Dalam Islam rogol hukum dia bunuh, bukan sebat. Rogol bunuh. Bukan sebat tu kalau berzina, suka sama suka. Rogol bunuh. Dia panggil wa yas'auna fil ardi fasada. Dia jalan atas muka bumi, dia buat kerosakan. Kalau dalam hukum Islam rogol hukum dia sebenarnya memang dibunuh. Dia buat kacau. Jadi orang rumah saya kesian lah tengok susah, tak tahu, nampak sedih. Dia pun termenung fikir. Sampai orang rumah saya fikir takut dia tarik apa? Laporan. Teruklah anak dia. Betul tak kan? Nak duduk dengan lelaki tu. Jadi kesian tuan-tuan, kesian tengok dia bagilah. Orang rumah saya macam biasalah tuan-tuan. Macam duit dia lah tuan-tuan. Duit dia lah. Dia ambil dia bagi kan. Bagi ulang. Dia bagilah dekat budak tu dengan mak dia. Tak bagi banyak pun, tapi nak cerita orang susah ni, bila kita bagi walaupun sikit, seronok dia tu luar biasa. Okay, bini saya doa sihat, moga sihat lah anak aku. Alhamdulillah hari Jumaat bini saya bagi tu. Hari Jumaat masa yang kita cancel kuliah tu, hari tu lah memang saya tak boleh mai pun tuan-tuan. Saya duduk jaga anak. Baguslah bila haji pun cancel. Hari tu petang tu doktor kata dah boleh apa? Balik discharge. Memang discharge lambat sampai malam. Kuliah Taman Mewah pun saya tak pergi lah. Malam pun saya dapat balik. Tapi dalam selama isi saya duduk hospital tu, dia tengok mana orang yang susah, dia kesian, dia bagi. Tapi dia doa yang moga-moga anak sembuh. Tuan-tuan, macam itulah tuan-tuan, belajar bersedekah. Kalau kita sakit, kita bersedekah dan kita doa. Dan bersedekah kita doa, ya Allah sembuhkanlah. Doa lah. Tapi saya pesan kat isteri saya, kalau kita buat macam tu pun tapi anak tak sembuh, jangan kecewa pula.
tak sembuh pun. Jangan macam tu. Boleh jadi ada benda yang lebih baik yang Allah sediakan untuk kita. Macam rakyat Palestin, anak banyak terkorbankan. Boleh jadi anak-anak mereka itulah yang akan menarik tangan dia dengan mak dengan ayah masuk syurga. Ada nikmat yang lebih besar di akhirat. Jangan tengok dunia ya. Kita tak dapat dunia sedih, padahal akhirat itu lebih nikmat. Sebab tu belajar. Kena sebut kat diri kita. Kalau diri kita ni susah nak bersedekah, kena sebut macam tu. Belajar bersedekah. Baik, kemudian dan mendapat balasan di dunia dan akhirat. Maka kemudian daripada sudah kena jauh sikit, betul ya tu? Saya dekat sangat. Pasal apa nak bagi kuat? Jauh sikit. Okey, baik. Baik. Maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluar harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan aku akan ini tipu daya dengan diansur-ansur. Wallahu alam. Jadi kalau kita dah biasa sedekah kerana Allah, dah biasa dah. Tuan-tuan dah biasa bersedekah, tak perlu lagi sebut kat diri nanti dapat ni, nanti sihat, nanti orang puji bagus. Buang dah. Hilangkan. Biar semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ingat apa saja kebaikan yang pernah kita buat, sedekah tu utama dia. Dah kita buat, jangan kenang-kenangkan. Boleh? Yang lepas-lepas lupakan. Kadang-kadang itu yang saya sebut, pesan kat orang lain. Saya pesan benda yang sama. Benda yang kita dah buat, jangan kenangkan. Itu kebaikan yang kita simpan di akhirat. Jangan kita fikir aku sedekah kat dia 300 tu, bagus aku ni tu. Tak, takut datang ujub. Dia kadang-kadang dia timbul kan. Bila kita sebut, dia main perasaan tu dalam hati. Sebab tu kebaikan yang kita dah buat, sudah. Benda lepas-lepas sudah. Itu simpanan kita di akhirat. Kita tolong orang ke, kita bagi kat orang ke, jangan fikir banyak sangat lah aku bagi. Ada orang yang duk fikir, kita fikir habis duit dalam dompet. Tuan-tuan, tak ke mana pun Allah Ta'ala yang jamin harta yang kita infakkan Allah akan ganti dengan yang lain. Nah, Allah jamin ni, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa sahaja yang kamu infakkan Allah Ta'ala akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah Ta'ala lah sebaik-baik pemberi rezeki. Maknanya yang Allah Ta'ala ganti itu lebih bagus. Dia takkan lari. Tapi ingatlah, yang kita bagi ni maksud dia apa? Kita bagi pada disebut sedekah yang utama pada orang yang memerlukan. Contohnya orang susah. Orang susah apa yang paling bagus sekali? Sedekah yang paling besar pahala tu tahu? Adik-beradik yang susah. Nak besar pahala lagi? Adik-beradik yang susah yang kita meluat dengan dia. Sungguh. Memang sungguh. Sebab adik-beradik ni memang kadang-kadang kita ada yang kita meluat. Pasal sifat tak bagus sangat. Sifat yang mungkin kerana lidah, mungkin kerana perbuatan, mungkin kerana tak boleh tengok kita lebih. Kan ada adik-beradik lebih sikit saja dia nak condemn. Aduh, jam lah. Tapi jujur kalau ada adik-beradik kita yang susah dan kita memang meluat dengan dia, pasal apa? Dia perangai dia tak bagus. Kalau dia susah, kita bagi dia pahala sangat besar. Pasal apa? Bukan senang nak apa? Hati ni nak kalahkan dalam hati ni. Hati ni kalau boleh habis sudah tak mau, betul tak mau. Lantah hang mati kering. Lagi syok. Suka macam tu pasal kita tak suka dengan dia. Tapi nak kalahkan benda tu lagi besar pahala. Sebab tu kalau perasan agama ni, orang yang baik adalah orang yang boleh menundukkan nafsu dia. Pasal tak? Orang buat jahat kita maafkan, susah tu. Kita bersengketa, kita mulakan maaf, susah. Tapi itulah orang yang terbaik. Iaitu agama nak kita jangan ikutkan sangat kita kehendak nafsu kita, kedekut ke, dendam ke, jangan ikut sangat. Kita kena didik dia. Memang boleh didik lah. Saya lah, kalau saya kecil hati dengan adik-beradik saya, kadang-kadang dengan orang saya fikir apa,
Saya fikir nikmat yang saya ada hari ni, baik isteri, baik anak, baik kerja, baik Allah Ta'ala bagi saya ilmu, saya boleh menyampaikan. Segala nikmat saya ada ni Allah Ta'ala yang bagi. Semua Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala perintahkan saya berbuat baik kepada hamba-Nya. Orang yang kita marah, kita benci, itu hamba Allah yang memberikan kita segala nikmat. Saya ingat dia hamba Allah. Ya Allah yang berikan saya segala-galanya. Allah Ta'ala sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik kepada hamba-hamba Allah seperti mana Allah buat baik pada kita. Allah buat baik pada kita macam mana? Kita buat dosa pun Allah bagi nikmat. Tidak? Kita malas ibadah pun dapat nikmat. Tak ada lah kok kita buat dosa esok mata buta sebelah. Jadi macam tu fikir tuan. Marah lagu pandang adik-beradik bukan ingat kejahatan, tapi kita ingat dia hamba Allah. Dan kita buat baik kerana Allah semata-mata yang telah memberikan kita segala-galanya. Banyak cara tuan-tuan, dia benar cara tuan-tuan fikir lah. Kalau tuan-tuan fikir macam tu pun tak boleh, aku benci juga dengan dia. Fikir cara lain. Ada orang fikir macam tu tak boleh ke? Tuan-tuan fikir cara lain. Banyak tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan fikir apa, mati ni bila-bila boleh mati. Adakah aku nak mati dalam keadaan aku bermusuh dengan orang? Betul tak? Rugi kan? Ni balik ni naik motor ke, naik kereta ke apa ke, mana kita tahu jatuh ke apa ke, makan buah durian, tertelan biji durian ke, meninggal dunia. Nakkah kita meninggal dunia dalam keadaan kita marah adik-beradik, marah kawan, marah jiran? Kan rugi. Mati dalam keadaan kita benci pada orang beriman. Padahal mati tu bila-bila boleh datang. Tuan-tuan fikirlah macam mana pun. Yang penting hati kita jadi tenteram. Habis dah tuan-tuan, pukul 4. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'iril muslimina wa muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza